guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Podcast kali ni aku nak bercerita tentang isteri yang serba salah. Assalamualaikum. Suami saya baru pergi meninggalkan saya kerana sakit kronik. Saya menjaga dia kurang dari 5 tahun. Dan perkahwinan pun baru nak masuk 10 tahun berbekalkan 2 orang anak. Saya puas dapat berbakti sebagai isteri untuk jaga suami sepanjang dia sakit. Sehinggalah dia pergi, dapat mandikan dan tolong kafankan arwah suami sehingga dia di ke bumi. Sebab bertahun suami sakit, kami dah bersedia saling melepaskan, redha dengan ketentuan yang diberi. Sentiasa support dia bila emosi dia tak stabil. Setiap perkara yang dihajatkan, saya tunaikan. Saya tak sanggup dia sakit. Saya selalu cakap, saya rela dan redha jika dia tinggalkan saya. Sebab saya tahu, di dalam kesakitan, kerap menangis mengadu. Sangat kesian dan sedih bila tengok seseorang lelaki yang kuat dan yang memang ego untuk tumpahkan air mata sepanjang bersama, tapi mudah menangis terdesak-desak kerana sakit yang ditanggung. Dan dia pun banyak kali suruh saya ready, terima dan bersedia yang dia akan tinggalkan saya suatu masa nanti. Seolah dia tahu dia pun takkan lama. Untuk satu tempoh yang panjang, saya memang tak menerima nafkah zahir maupun batin. Tapi saya tetap halalkan walaupun banyak kali suami minta maaf kepada saya. Banyak kali ajak berbincang di mana jawapan saya tetap saya halalkan dan redha sebab saya faham keadaan dia. Ujian dia dengan kesihatan yang merundum, ujian saya dengan menjaga suami dan keluarga. Kami pun tak pernah gaduh besar. Perkahwinan yang baik cuma diuji oleh Allah dengan kesakitan suami. Suami terima kekurangan saya, begitu juga saya. Semuanya ikhlas dan saling membantu. Semasa menaik ni saya menangis sebab merindukan suami, sangat rindu. Cuma jodoh kami tak panjang. Kami kahwin bersama awal 20-an dan suami pergi tinggalkan saya di awal 30-an. Kami sebaya. Tapi seiring dengan waktu, selepas agak seminggu lebih arwah pergi, ramai kawan kepada arwah yang hubungi saya dan menawarkan untuk jaga saya seperti arwah. Tapi saya tak respon dan menolak dengan baik kerana tak bersedia. Kecuali seorang kawan baik kepada arwah ni, cara dia sangat sopan dan tidak tanya tentang saya, tapi banyak berbual mengenai arwah, tentang kenangan bersama arwah, saling bertukar cerita dan sebab kami berkongsi kerinduan pada arwah bersama dengan saling berhubung. Dari berkawan secara tiba-tiba, hubungan bertukar menjadi serius dalam masa singkat. Kedudukan status kawan baik arwah pun kebetulan dah menduda, agak lama lebih 5 tahun. Kami pula sebaya. Masing-masing tak menjangka yang kami serasi dan saling berhubung agak kerap. Kami tak pernah berjumpa dan saya pun tak nak berjumpa sebab terlalu awal dan sedar diri dalam edah. Kerana hanya pergi kerja, balik kerja saja, saya masih bercakap yang saya sentiasa rindu arwah dan dia juga rasakan benda yang sama. Saya sampai sekarang masih dalam kesedihan bercakap dengan dia sambil menangis, tapi dalam masa yang sama kadang-kadang tersenyum juga dengan keletah kawan baik dia ni. Saya serba salah bila pemberian arwah pun baru je meninggalkan kami, tapi saya dah mula berhubung dengan kawan lelaki lain sedangkan edah pun belum habis. Saya masih bersedih, masih juga pergi ke kubur, masih juga menangis rindukan arwah, masih tidur berbekalkan baju dan bantal arwah. Cuma bila saya berkawan dengan lelaki selain arwah, saya jadi serba salah dengan diri sendiri sebab terlalu awal dah mula berkawan dengan lelaki lain. Dan saya rasakan diri saya ni perempuan yang tak ada maruah sebab begitu awal dah move on seperti tak sedar diri. Sering juga meluah kepada rakan baik suami yang saya berkawan. Ini adalah satu kesilapan sebab arwah baru pergi. Saya malu dengan arwah. Saya jadi tak senang hati. Saya sampai bertanya dengan Allah semasa solat, adakah ni ujian terbaru yang Allah nak bagi kat saya, iaitu ujian nafsu dalam berkawan. Kawan baik arwah berkata, saya selalu ni beremosi sebab
Dia kata kita pun fasa berkenalan dan berkawan. Saya tak tahu nak luahkan apa perasaan saya ni. Lagi lagi masa dia pandang muka anak-anak yang masih kecil, saya sampai berdoa, Ya Allah, tetapkanlah hati ni, jangan uji saya macam ni, saya penat. Sepanjang berkahwin saya diuji, suami yang sakit, menjaga arwah, anak-anak semua saya uruskan A sampai Z tanpa merungut. Saya sempat juga berkata pada suami yang saya takkan berkahwin lain, walaupun suami memang selalu suruh saya cari pengganti sebab kesiankan saya yang masih muda dan banyak berkorban. Saya selalu cakap pada arwah dan diri sendiri serta keluarga terdekat yang saya nak besarkan anak-anak tanpa terikat komitmen dalam hubungan. Cumanya, bila kejadiannya jadi begini, di mana suami saya pun pergi tak sampai sebulan, tapi saya dah berkawan dengan lelaki lain dan orang tu adalah kawan baik dia sendiri. Ya Allah, saya seolah termakan dengan kata-kata saya sendiri. Saya jadi serba salah dan menyalahkan diri saya. Dalam masa yang sama, saya juga perlukan orang untuk menemani atau berkongsi rasa. Adakah saya ni isteri derhaka atau pendosa? Adakah perkara macam ni normal? Atau adakah saya ni isteri yang tak kenal untung? Saya perlukan pandangan orang lain sebab saya tak berani cerita pada orang lain kerana merasakan sangat aib untuk saya. Saya ni sangat malu dengan diri sendiri. Daripada Hana, bukan nama sebenar. Okey, cerita ni sampai di sini saja. Kalau korang ada komen tentang cerita ni, korang boleh komen dekat bawah. Mana tahu kita boleh tolong dia, kan? Okey, jumpa di podcast yang seterusnya. Korang jangan lupa like, subscribe, komen dan share. Thank you for watching. Thank you for listen. Assalamualaikum. Bye guys.